Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Zamsyuddin. Rombakan Kabinet tidak semestinya memerlukan perubahan dasar sesebuah kementerian. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dasar dan acuan yang terbukti berkesan harus dikekalkan. Beliau berkata biarpun kepimpinan bertukar ganti, pengekalan dasar yang baik adalah perlu dan sebarang perubahan yang dibuat kerana mahu mewujudkan legasi harus dielakkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam melakukan rombakan Kabinet yang pertama sejak penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam usaha memperkukuhkan pentadbiran sesuai dengan tuntutan dan keperluan semasa. Rombakan Kabinet itu menyaksikan pertambahan bilangan jemaah menteri, pengguguran seorang menteri serta penampilan tokoh korporat dan akademik sebagai muka baru selain kemunculan semula 5 bekas menteri. Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti punca menyumbang kepada kemerosotan prestasi pelajar dalam program pendidikan pelajar antarabangsa PISA 2022. Menterinya Fadhilina Siddiq antaranya penutupan sekolah dalam tempoh masa yang lama akibat penularan COVID-19 dan kemiskinan multidimensi. Kementerian Pendidikan akan terus membantu pelajar yang tercicir dalam memastikan kesenjangan murid dapat diatasi sekaligus memperbaiki pencapaian pelajar Malaysia dalam PISA akan datang. Semua masalah itu telah kita tangani dan akan terus kita tangani termasuk pelancaran dasar pendidikan digital. Melalui gerak kerja dan usaha yang dilakukan, kementerian itu sejak setahun lalu, mereka telah berjaya menghasilkan beberapa kisah yang berjaya dan berharap semua pihak akan terus berada dalam jalur gerak kerja yang sama untuk memperkukuh kualiti pendidikan negara. Beliau kata demikian selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara KPM dengan Pusat Pembangunan Kemahiran Teknikal Negeri Selangor di Shah Alam. Kerajaan Negeri Melaka sedia menghadapi sebarang peningkatan kes COVID-19 di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata keadaan bagaimanapun masih terkawal dan orang ramai dinasihati tidak panik. Menurut laman KKM Now, terdapat 188 kes baru COVID-19 dilaporkan di Melaka dan 145 kes sembuh setakat 9 Disember lalu. Datuk Seri Abdul Rauf berharap kes diharap terus berkurang memandangkan sambutan Tahun Melawat Melaka TMM 2024 semakin hampir. Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi program Jiwa Murni PJM giat menyantuni masyarakat khususnya golongan asnaf dan fakir miskin serta veteran tentera yang memerlukan. Program Jiwa Murni mengambil inisiatif untuk pembinaan 21 buah rumah di Terengganu dan Kelantan sepanjang tahun ini. Panglima 2 Division Major Jeneral Datuk Azan Mat Osman berkata projek Jiwa Murni berkenaan merupakan peruntukan kerajaan yang disalurkan kepada Kementerian Pertahanan untuk membina baharu atau membaik pulih rumah golongan miskin dan veteran tentera yang memerlukan. Di Kelantan ni sebiji rumah, sebuah rumah saja dan selebihnya di tiga negeri yang lain lah. Antaranya iaitu dia ada dua kategori. Kategori pertama ialah kita bina baru. Yang macam ni kita tengok ni ialah bina baru daripada tanah asal dan kita buat sebuah rumah. Yang mana dia punya spesifikasi yang standardnya ialah 3 bilik dan juga 2 bilik air. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan rumah bina baru PJM Kementerian Pertahanan di Kampung Kubang Telaga, Gunung Bacok. Rumah bernilai lebih RM75,000 itu berjaya disiapkan oleh pihak ATM dalam tempoh hanya 50 hari. Seorang lelaki warga tempatan maut selepas motosikal ditunggangnya dirempuh lori dalam kejadian di Jalan Batu Maung menghala ke Georgetown, Pulau Pinang. Lori tersebut dikatakan hilang kawalan, melanggar pembahagi jalan sebelum memasuki lorong bersebelahan dan merempuh mangsa. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru, Rohaizal Abdul Aziz berkata, pihaknya bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima laporan pukul 8.21 malam. Ketika tiba di lokasi, pihaknya mendapati mangsa yang berusia 41 tahun dan motosikalnya berada di bawah lori tersebut. Mangsa meninggal dunia dipercayai akibat kecederaan parah pada bahagian dada dan kakinya. Bagaimanapun, pemandu lori berusia 30-an hanya mengalami cedera ringan. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.